forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu panas hari ini. MP Gua Musang dan MP Jeli memberi sokongan kepada PMA Anwar Ibrahim. Saya baca detail sikit kat Malaysia ni. Lagi MP bersatu isyarat sokong Anwar. Zahari adalah anggota ahli parlimen keempat buat demikian selepas Wakil Rakyat Kuala Kangsar Zulkarnain Abdul Khalid Labuan, Suhaimi Abdul Rahman dan Gua Musang Muhammad Aziz Abdul Naim. So sekarang ni dah 4 orang. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dah kita komen macam biasa. Saya nak jelaskan mula-mula dulu waktu penubuhan Kerajaan Perpaduan. Pada waktu itu Kerajaan Perpaduan memiliki 148 orang sokongan ahli parlimen. Bagaimanapun lewat 2 bulan lalu, Presiden Parti Bersatu Syed Saddiq mengumumkan keluar daripada menyokong Kerajaan Perpaduan, menjadikan jumlahnya tinggal 147. Sebab itu bila ada berlakunya pilihan raya kecil di Pulai, adalah pihak-pihak mereka mengatakan kalau menang, mana kurang lagi lah sokongan kepada Kerajaan Perpaduan. Daripada 147, kalau kalah di Pulai, maka jadilah 146. Tapi ternyata, hari ini saudara, pihak mereka sudah semakin berkurangan. Tambah-tambah lagi, tak tahulah apa berlaku di Kemaman. Kerana selepas saja Syed Saddiq berundur, awal bulan lalu, timbul ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain, untuk mengumumkan bahawa dia menyokong Kerajaan Perpaduan. Kembali balik 148 yang merupakan jumlah angka 2/3 di Parlimen. Tak beberapa hari lepas itu, Datuk Suhaili pula muncul daripada Labuan, turut mengatakan sokongan. Jadi daripada 147 naik 148, 148, campur Labuan sudah jadi 149. Semalam, saudara, 149 tambah satu lagi. Apabila Datuk Aziz, ahli Parlimen Gua Musang dari Parti Bersatu, juga membuat kenyataan terbuka menyokong Kerajaan Perpaduan, menjadikan jumlahnya sudah 150. Dan hari ini, saudara, sekali lagi berlaku ledakan. Iaitu apabila sahabat saya, Saudara Zahari Kecil, ahli Parlimen Jeli, mengumumkan beliau juga turut menyokong Kerajaan Perpaduan. Walaupun mereka tidak meninggalkan Parti Bersatu, tapi sokongan itu tentulah memperlihatkan bahawa Bersatu semakin susut. Kalau dah jadi 4, dari 1, 2, 3, 4 orang berkurangan. Dulu 147. Dulu kita punya 148 tinggal 147. Dia rasa mana 222, berapa tu saudara? Saya lupa nak kira. Dan sekarang bertambah kurang. Tambah kurang lagi sejumlah 4 orang. Saya difahamkan ada lagi yang akan menyeberang. Sebab itu saya beritahu, tak silap saya 5-6 malam dulu, seminggu lalu. Saya mengatakan akan ada ahli-ahli yang menyeberang ataupun memberi sokongan daripada Parti Perikatan Nasional. Banyak orang marah saya. Sebab itulah saya di sebalik penggantungan. Mereka yang menggantung mula-mula saudara-saudara itu Datuk Iskandar Zulkarnain, ahli Parlimen Kuala Kangsar, Parti Bersatu mengambil ketetapan menggantung beliau daripada jawatan ataupun sebarang keahliannya sebagai ahli Bersatu selama 4 tahun. Itu mula-mula saudara, bila berlaku konon-kononnya lah ambil tindakan. Ada pula yang mengatakan ada tawaran, ada tekanan. Jadi sebab itu beliau digantung selama 4 tahun. Tiba-tiba saudara, selepas saja diisytiharkan pengantungan tersebut, Datuk Syuali pula keluar. Bukanlah keluar saudara, tapi mengisytiharkan. Juga beliau digantung selama 6 tahun. Nah saudara, ini cerita, ini dia punya naratif ceritanya. Selepas Datuk Syuali digantung 6 tahun, dia kata tak apalah, kalau gantung saya pun gantunglah. Dan semua jawatan-jawatan dalam parti telah diambil alih oleh Jidin, saudara. Tiba-tiba semalam, ahli Parlimen daripada Gua Musang, Datuk Aziz, dia sebagaimana dalam surat terbukanya, dia mengatakan bahawa beliau akan kekal menyokong kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim
sehinggalah habis tempoh. Sehingga untuk jadi sekarang ni nak kata ikut jumlah dah tak ada jumlah, semakin kurang jumlahnya, saudara. Dan berkurangan. Dan jika ada berlaku sebarang usaha untuk tembok atap, mereka tidak akan menyokong. Bertambah kekurangan. Dia juga bukan ahli Dewan Undangan Negeri di Gua Musang, saudara Datuk Aziz ni. Kemudian pagi tadi, tak sampai 24 jam, saudara. Apabila Muhammad Aziz Abu Naim mengisytiharkan menyokong kepada Saudara Ibrahim, ahli Parlimen Jeli, Saudara Zali Kecik, turut menyatakan sokongan kepada Saudara Ibrahim dan bersedia untuk menghadapi apa saja tindakan ke atas dirinya. Itu gambarannya sekarang. Apa nak jadi sekarang, saudara? Sebab itu ada orang mengatakan, saudara, kononnya apabila ahli Parlimen Gua Musang itu membuat sokongan kepada kerajaan pimpinan Saudara Ibrahim, kononnya bahawa dia diberi ganjaran lumayan. Sebab kononnya, saudara, ceritanya bahawa 3 hari sebelum ini, dia memberitahu dalam pucuk pimpinan bahawa dia antara orang yang ditawarkan jawatan, ditawarkan pelbagai imbuhan. Tapi dia kata dia menolak. Tiba-tiba dia kata dia terima. Di mana letaknya kebenaran cerita ini, kita wallahu a'lam bishawab. Sebab itu, menurut Datuk Kamarudin selaku pengurusi Perikatan Nasional Kelantan, beliau telah Parti Pribumi Bersatu Kelantan, fungsi perhubungannya, dia telah pun memanggil mesyuarat khas dengan Parti PAS. Dalam keadaan begitu, saudara, PAS pun sudah mula timbul tanda tanya apakah PBM ini merupakan sebuah parti yang sesuai untuk mereka bersama, kerana satu demi satu ahlinya sudah pun meninggalkan perjuangan mereka, saudara. Sebab itu bagaimanapun, saya agak tertarik hati dengan pandangan saudara Gulam Muzaffar selaku Ketua UMNO Bahagian Batu. Katanya, semalam seorang lagi ahli Parlimen Bersatu dari Gua Musang mengisytiharkan menyokong Yang Amat Perdana Menteri dengan alasan yang sama seperti ahli Parlimen Kuala Kangsar dan Labuan. Jadi jumlah sokongan untuk PMX adalah seramai 150 orang melepasi 2/3 majoriti. Ya, saudara. Pada pandangan peribadi beliau mengatakan ini bukan game changer untuk kerajaan amnya ataupun untuk UMNO. Tindakan ahli bersatu itu perlu lihat lebih kepada implikasi ataupun snowball effect tentang masa depan UMNO pada PRU 16 akan datang. Sejarah tidak pernah menipu buat UMNO selepas PRU 14. Banyak kata-kata UMNO melompat ke bersatu dan mereka diraihkan dan bergembira dengan tindakan si kata ini. Kini, mereka pula merasa apa yang UMNO rasa bila ahli Parlimen mereka sendiri berpaling tadah dan mengkhianati perjuangan dengan menyokong Yang Amat PMX. Lebih sadis dan melukakan mereka, ini tak boleh dipecat dari parti. Cuma sekadar mengambil tindakan menggantung kalian mereka. Untuk mengelakkan mereka berstatus ahli Parlimen bebas dan hilang kerusi secara teknikal di Parlimen. Jadi katanya bagi cuma selaku Ketua UMNO Bahagian Batu, saudara, dia kata kita perlu berhati-hati. Tak perlulah kita raikan dengan apa yang sedang berlaku. Ingat, bersatu ini pernah menikam kita berulang kali. Janganlah pisang berbuah 2 kali. Betul, hari ini mereka datang tunduk pada kita untuk memberi sokongan. Tetapi jangan lupa, mungkin ada tangan di belakang badan menyembunyikan sebilah pisau tajam untuk menikam kita sekali lagi. Itu peringatan daripada Ketua UMNO Bahagian Batu, Saudara Gulam. Akhir katanya, kata Pak Ali yang pesan pada anak perempuannya, Cik Rohani, dalam satu babak cerita Madu 3. Baik-baik itu ada makna apabila Cik Rohani memuji Cik Jamil di hadapan ayahnya. Jadi kesianlah Cik Rafi menjadi mangsa keadaan. Kisah teladan yang dipaparkan oleh saudara Layenda Tan Sri P. Ramlee perlu kita ambil iktibar. Jangan kita seronok buat seketika tapi merana berpanjangan. Itu kata Saudara Gulam, Ketua UMNO Bahagian Batu. Baik. Daripada baik itu ada makna. Berhati-hati. Sebab itu Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Dr. Muhammad Akmal Saleh, beliau mengingatkan dan meminta Datuk Seri Anwar Ibrahim menilai semula tindakan ahli Parlimen pembangkang yang mengisytiharkan sokongan pada kerajaan. Selaku Ketua Pergerakan Pemuda, beliau mengatakan bahawa apabila mereka mengalihkan sokongan, ini disifatkan seperti lompat katak. Cuma istilahnya berbeza. Sedangkan menurut Akta Anti Lompat Parti,
Ia bertujuan menghalang katak-katak politik untuk melompat suka hati sekaligus mengelakkan drama politik yang berpanjangan, katanya. Tapi rupanya walaupun ada akta anti lompat parti yang telah diluluskan, katak-katak ini tetap melompat menggunakan nama yang lain. Iaitu alasannya menyokong kerajaan tanpa keluar parti. Sebab itu beliau memohon agar Perdana Menteri untuk menilai semula mereka-mereka yang melompat ini agar agenda reformasi parlimen dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan sebenar reformasi. Kerana dengan adanya akta anti lompat parti, sepatutnya wakil rakyat yang dipilih boleh terus fokus untuk berkhidmat bagi rakyat. Cukup-cukuplah dengan drama politik. Sebelum ini, rakyat sudah penat dan muak dengan drama politik tersebut. Kini adalah masa untuk fokus membantu rakyat. Itu keadaan saudara. Jadi, bagaimanapun saya difahamkan bahawa PAS Kelantan sudah mengambil maklum tindakan ahli Parlimen Gua Musang Datuk Mat Azizi Mat Naim daripada Parti Peribumi Bersatu yang mengumumkan sokongan pada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkuat kuasa pada Selasa semalam. Jadi menurut susunya Wan Roslan Wan Mamat, pihaknya akan mengadakan mesyuarat dalam masa dekat berhubung perkara itu. Dan Datuk Kamarudin Mak Noh berkata perjumpaan tersebut bagi membincangkan berkenaan dengan perkara berkait dengan Muhammad Azizi. Ya, saudara, bukan hanya Muhammad Azizi. Bagaimana dengan 2-3 ahli parlimen yang lain? Saya dipahamkan akan ada juga lompat-lompatan. Tapi tak boleh nak diumumkan sekarang, saudara. Datuk Syuali digantung 6 tahun. Iskandar digantung 4 tahun. Apakah akan digantung pula Datuk Aziz? Bagaimana dengan saudara Zari Kecil? Gantunglah, saudara. Saudara Mat Semana dia kata sebab itu UMNO tetap teguh, tetap kuat. InsyaAllah, saudara. Jadi dalam keadaan begini, saya merasakan bahawa suasana politik semakin bercerabu. Mereka yang berada dalam Perikatan Nasional sudah pun longlai. Saya dengar juga serangan-serangan dulu selama ni begitu bersemangat. Walau-walaun yang untuk memperkatakan tentang parti mereka. Tapi sekarang ni semakin pudar. Itu gambaran yang saya dapat, saudara. Saya difahamkan bahawa ada 3 orang lagi. Tapi tak boleh nak cerita dari mana, saudara. Sebab kalau kita orang lagi, mereka akan dikepung pula. Biarlah. Bagaimanapun, semua itu kita tunggulah, saudara. Ini adalah menjadikan warna-warni politik kita. Cuma kita tak mahulah. Kalau mereka melompat hanya kerana mengharapkan ghamimah untuk mendapatkan habuan politik, saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim harus berhati-hati. Dan bimbang juga apa yang berlaku dulu satu ketika. Bila ada yang pepatah balik, akhirnya kerajaan di Perak tumbang. Itu pernah berlaku. Jangan lupa, saudara. Bagaimanapun dari Kota Kinabalu. Ini dari Kota Kinabalu pun satu hal lagi, saudara. Saya mendapat berita bahawa Parti Warisan, beliau telah pun mengarahkan agar tuntutan pampasan dibuat terhadap semua ahli Dewan Undangan Negeri yang melompat keluar daripada parti tersebut. Menurut Presidennya, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, beliau telah pun meminta peguam-peguamnya untuk memfailkan tuntutan pampasan daripada adun-adun yang melompat keluar daripada warisan. Sebelum ini, Mahkamah telah memutuskan tiada keperluan untuk mengadakan pilihan raya bagi kursi Dun Sebatik selepas Datuk Hassan Abdul Ghani, Panglima Amir melompat keluar daripada warisan. Jadi selain itu, warisan mengambil pendekatan lain, itu membuat tuntutan pampasan terhadap adun lompat. Kerana semasa pilihan raya, perbelanjaan ke semua adun ditanggung oleh parti. Itu gambarannya, saudara, di Sabah. Sebab itu kita telah minta peguam-peguam kita untuk susun semula. Saya ingat, ini satu budaya yang kurang sihat dan menjadikan keadaan politik tak stabil. Katanya adun yang melompat akan dikenakan tindakan dari segi undang-undang termasuk tuntutan pampasan ataupun kos yang perlu dibayar. Walaupun mahkamah memutuskan tidak perlu diadakan semula pilihan raya. Saudara. 11 adun warisan. Rupanya 11 orang adun warisan yang melompat parti yang menjadi adun bebas sebelum parti menyertai parti lain. Dia jadi adun bebas dulu. Iaitu mereka daripada Hassan, Datuk Dr. Yusuf Yaakob dari Dun Sidumin, Datuk Peter Anthony, Dun Melalap, Datuk Juil Nuatin, Limbahau, Datuk Muhammad Ketapi,
Dun Segama, Datuk Nur Azalinah Arif, Dun Kunak, Datuk Awang Ahmad Shah Sahari, Dun Petagas, Rina Jainal, Dun Kukusan, Ben Chong, Dun Tanjung Kapar, Muhammad Baharin, Dun Bangi dan Datuk George Hu. Ini 11 orang rupanya telah pun meninggalkan peti warisan, tapi mereka mengisytiharkan diri mereka bebas. Sebab itu keadaan di Sabah masih lagi in the limbo, saudara. Itu keadaannya, saudara. Kita tengoklah, saudara. Saya merasakan apa yang berlaku sekarang ini akan memberikan kemenangan moral kepada calon yang akan diturunkan bertanding di Parlimen Kemaman. Sebab itu saya mendapat kenyataan Datuk Sabri Cik selaku mantan ahli parlimen di kawasan Kemaman. Kini beliau adalah merupakan pengurusi Felda. Katanya selaku pengurusi Felda, beliau bersedia membantu calon Barisan Nasional pada PRK Parlimen Kemaman bagi memastikan kemenangan gabungan politik di kawasan tersebut. Kekalahan BNN dengan majoriti 27,000 undi pada pilihan raya ke-15 bukanlah halangan besar untuk kembali memenangi. Katanya sokongan pengundi boleh beralih arah. Di tiada parti boleh mendakwa bahawa ia kuat di kawasan tertentu. Keadaan boleh berubah. Ada faktor kalau dicerahkan tentang soal prestasi yang telah ditunjukkan di Kemaman itu sendiri. Kita tahu banyak perkara adalah hasil daripada Barisan Nasional dahulu. Jadi kalau perkara ini kita jelaskan, saya rasa rakyat akan menganggap BN lah parti yang punya rekod prestasi yang baik di sana, katanya. Datuk Ahmad Sabri Cik turut mencadangkan agar Barisan Nasional mengemukakan calon muka baru pada KRK. Dan beliau tidak akan bertanding. Datuk Mat Said juga tidak akan bertanding. Siapakah calon muka baru itu akan ditentukan dalam waktu yang terdekat. Sebab dia kata, saya pernah memberi khidmat saya di Kemaman. Saya bersyukur kerana telah diberikan peluang beberapa kali. Sewajarnya jika kali ini ada pertandingan, kita cari orang lain, katanya. Saudara, dalam keadaan begitu, saya melihat bahawa Kemaman ada ruang. Apabila rakyat sudah pun dapat melihat bagaimana satu demi satu ahli parlimen dan Perikatan Nasional sudah pun mengorak langkah. Saudara Azum Abdul Hamid, dia kata UMNO tetap kuat ada di Melaka, Johor, Perak dan Pahang. Dan 6 jawatan menteri kabinet fokus untuk buat kerja dalam PRU 16. Sebenarnya saudara, dalam keadaan sekarang ni, kalau UMNO tu fokus, ahli-ahli parlimennya, kita sekarang ni kena sedar diri. Kita ditumbangkan oleh mereka. Mereka adalah yang berada dalam parti PBM dan Perikatan Nasional. Kena ingat, saudara, berapa banyak kursi kita telah dirampas oleh mereka dan kita dalam proses untuk mengembalikannya semula. Dalam keadaan begitu, kita boleh mampu apabila ternyata sekarang ni ahli parlimen mereka sudah melihat bahawa perjuangan mereka sekadar sia-sia saja. Tak sampai ke mana pun. Takkan ke mana. Jadi keadaan itulah saya merasakan sewajarnya ahli-ahli UMNO khusus di Kemaman, pimpinan di Negeri Terengganu menggerakkan langkah, saudara. Apa yang berlaku saat ini, 4 orang ahli parlimen daripada Bersatu. Mereka sudah pun menunjukkan sokongan. Bagi saya, mereka melompat. Dan saya dipahamkan 3 lagi akan melompat. Bila? Wallahualam bisawab. Sama-sama kita tunggu. Saudara, kerana kesihatan saya masih terganggu, saya tak begitu sihat lagi, saya mohon untuk memendekkan pencerahan saya malam ini. Mudah-mudahan besok saya dapat sihat lagi. Kita jumpa lagi, saudara. Saya minta maaf lah. Pendek, tak banyak. Okey, tonton komen saya lah. Walaupun dia orang ni sokong, kita kena berhati-hatilah sebab dia orang ni masih menyokong Muhyiddin Yassin dalam Bersatu. So, untuk menstabilkan keadaan ni, okeylah. Biarlah dia orang sokong PMB Anwar Ibrahim. Tapi kita kena berhati-hatilah. Bila beri pertukan tu nanti, dia orang akan dipertukan lebih lah. So, tak tahulah pertukan tu dia nak bagi dekat penyokong mana? Penyokong PN ke? Penyokong Kerajaan Paduan? So, kita ni kena berhati-hatilah juga dengan dia orang ni. Bila dia orang yang melompat ni, so kita kena banyak berhati-hatilah. So, untuk itu, mari terus menyokong Kerajaan Paduan PN Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.